Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wawafiqni amalan salihan wa yahabni rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampunkan dosa, terimalah taubatku, rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kami lemah, kuatkanlah hati ini, berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami mohon ampunanmu. Kabulkanlah doa kami, mudahkanlah jalan kami. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا نبي التوبة. السلام عليك يا شفيع. السلام عليك يا مشفع. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita berada dalam pengajian kitab kita dalam mengenal akan tanda-tandanya hari kiamat. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pelajaran kita yang lepas setelah kita sebutkan bagaimana kisahnya Al-Imam Mahdi bila dia keluar dunia dalam keadaan penuh dengan kezaliman dan beliau akan memenuhi dunia dengan keadilan. Jadi Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia juga bernama dengan nama Sayyidina Muhammad dan nama ayahnya pula dengan nama ayah Nabi Abdullah. Jadi namanya ialah Muhammad bin Abdullah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi akan memerintah selama 7 tahun. Di penghabisan pada masa pemerintahannya, iaitulah pada masa itu keluarnya Dajjal. Dan Dajjal keluar pada masa itu, dunia tersangat lapar, sangat haus kerana tak ada makanan dan tak ada air. Dan begitulah Dajjal datang dengan membawa kesenangan, dan mereka yang percaya Dajjal sebagai Tuhan masuklah syurga Dajjal, tapi masuk neraka Allah. Siapa yang tak percaya Dajjal, maka dia masuk neraka Dajjal, tapi dia masuk syurga Allah. Dan apabila setelah cukup 7 tahun Imam Mahdi memerintah, sewaktu Dajjal pun menghampiri kota Baitul Maqdis, kerana Imam Mahdi bermarkaz di Baitul Maqdis. Maka turunlah Nabi Allah Isa AS untuk membunuh Dajjal. Dan setelah dia membunuh Dajjal, dia akan memerintah dunia ini selama 7 tahun. Ada riwayat kata 40 tahun, ada riwayat kata 7 tahun. Tetapi kesimpulannya 33 tahun umurnya dia diangkat ke langit. Dan kemudian bila dia turun ke dunia, dia meneruskan lagi hidupnya selama lagi 7 tahun. Dan dia berkahwin dan beranak pinak. Begitulah Nabi Isa AS pada zaman pemerintahannya, dunia tersangat-sangat aman. Kerana tak ada satu pergaduhan antara 2 orang pun tak ada bergaduh. Dan harimau, singa yang begitu ganas pun tidak akan memakan lembu dan kambing. Kenapa? Kerana Allah sudah beri keamanan. Dan begitulah tak ada orang yang nak menerima sedekah kerana hidupnya mereka semua dalam kesenangan. Pada masa itu semua salib cross yang disembah oleh orang Nasrani akan dipatahkan oleh Nabi Isa AS, dan semua babi-babi yang dimakan oleh orang yang tak beriman, maka semua yang akan disembelih dibunuh oleh Nabi Isa AS. Dan begitulah semua mereka orang-orang yang hidup akan mempercayai dan mengikut Nabi Isa AS. Dan begitulah Nabi Isa AS merintah dalam 7 tahun. Tetapi di akhir 7 tahun itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Kita dah mengatakan semalam, Ya'juj dan Ma'juj ini sekarang dia di dalam benteng yang telah dibangunkan oleh Raja Zulkarnain, yang nama asalnya ialah Iskandar, dan kemudian dia digelarkan Zulkarnain. Zulkarnain berarti 2 tanduk kerana nak menunjukkan kegagahan dia. Dan begitulah dia memerintah dunia timur sampai barat, barat sampai timur. Dan dialah yang telah membangunkan benteng untuk menahan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj daripada tempat mereka. Tapi akhirnya Ya'juj dan Ma'juj akan keluar seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka sangat lapar dan sangat banyak. Dan mereka akan keluar makan apa saja yang mereka dapat. Semua, baik batu, kayu, rumah, pokok, semua dia sebat. Manusia yang cakap lagi lah, semua dia makan. Begitu dahsyatnya Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi Nabi Isa AS diperintahkan Allah untuk membawa kaum muslimin pergi naik atas bukit. Dan di tempatnya ialah di Baitul Maqdis.
Dan begitulah Allah Ta'ala binasakan Ya'juj dan Ma'juj ini dengan diberikan penyakit yang berulat-ulat masuk dalam hidung mereka, dalam tekak-tekak mereka, sehingga mereka semua spontan, one shot, semua mati sekaligus. Macam turun bom nuklear pula. Macam tu. Ya, dahsyatnya Ya'juj dan Ma'juj itu mati. Dan begitulah setelah mati ni Ya'juj dan Ma'juj ini, semua bangkai-bangkai mereka berbau-bau busuk yang amat sangat. Nabi Isa pun berdoa pada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala antarkan burung-burung besar-besar, angkat Ya'juj Ma'juj ni, buang mereka kat laut. Subhanallah. Dan kemudian turunkan hujan. Hujan itu membersihkan bumi semua daripada sekalian bau-bau busuknya Ya'juj dan Ma'juj, sehinggalah bersih seperti cermin. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan bumi ini. Dan begitulah Nabi Isa AS, dia akan meninggal dan dia akan ditanamkan di sebelah daripada makam Nabi kita Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah. Itu tempatnya sudah pun ada, sebagaimana kita lihat dalam gambar di atas saya, iaitu tempatnya itu. Jadi makam Nabi itu pertengah-tengahan. Abu Bakar dan Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di tengah-tengah dengan Nabi. Dan tiang yang pertama sebelum daripada makam Nabi, kalau kita datang daripada mihrab, maka kita akan jumpa tempat makam Imam Mahdi dahulu. Imam Mahdi akan mati dahulu sebelum Nabi Isa AS. Dan kemudian selepas makam Nabi SAW, itulah dia tempat makam Nabi Isa AS. Subhanallah. Sudah Allah siapkan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, apabila setelah wafat Nabi Isa AS, maka berlakulah kegelapan. Gelap sehingga kan bersambung-sambungan selama 3 malam. Jadi orang-orang yang biasa sembahyang tahajud, bangun tahajud, kemudian tidur balik, tahajud lagi, tidur, tak subuh-subuh lagi. Sampailah 3 malam, kemudian sehingga ada orang bertanya, dia tanya pada jiran, ni bila nak subuh ni? Ini dah kenyang dah, tidur, kenyang dah ni. Begitulah sampai orang bercakap-cakap. Sebab tak subuh-subuh lagi. Maka selepas 3 malam yang gelap gelita itu, maka mereka pun masuklah waktu subuh, dan mereka sembahyang subuh. Kemudian bila terbit matahari terbit daripada barat. Itulah dia tuan-tuan. Jadi sekarang ni kita akan masuk dalam membicarakan tentang matahari terbit daripada barat. Berkata dalam kitab ini, iaitu kitab Baina Yaday Sa'ah, dia berada di hadapan, iaitu ke kiamat, yang telah ditulis oleh Dr. Abdul Baqi Ahmad Muhammad Salamah. Semoga Allah merahmati rohnya dan meninggikan darjatnya dan melimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, berkata Tuan pengarang kita rahimahullah taala, apabila terbit matahari daripada barat, maka pada masa itu sudah dekat sangat dengan kiamat. Dekat sangat tu mungkin hari itu berlaku kiamat. Jadi matahari terbit daripada barat, maka semua manusia bila yang melihatnya, semuanya sudah berketakutan dan semuanya hendak bertaubat. Dan masa itu pintu taubat sudah ditutup, dah tak ada lagi. Jadi itulah dia tuan-tuan ya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iaitu taubat itu, di pintu taubat itu ditutup apabila roh nyawa seseorang itu sampai di gargarah, maknanya sampai di kerongkong dia. Mana sampai kerongkong tu dan nak tercabut nyawa dia lah. Masa tu aku taubat dia tak ada terima lagi. Ataupun ketika terbit matahari pada barat, maka bila terbit matahari pada barat, ni sudah nak kiamat ni, aku taubat dah tak guna lagi. Masa tu dia bertaubat pun tak guna, dan dia punya amal-amal saleh yang tak pernah dia buat sekarang dia nak buat pun dah tak berguna lagi. Kerana pintu taubat sudah tertutup. Begitulah dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga daripada Na'im bin Hamad dan Abdul Razak dan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma,
mengatakan apabila matahari terbit, apabila matahari dia matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Apabila dia tenggelam di barat, dia pun sujud kepada Allah dan minta izin daripada Allah untuk dia terbit daripada timur. Jadi setiap kali bila matahari tenggelam daripada ke barat, dia akan sujud pada Allah dan dia akan minta izin untuk terbit dari timur. Dan dia diizinkan. Sehinggalah pada satu malam, apabila dia tak diizinkan untuk terbit dan dia ditahan oleh Allah Ta'ala. Itulah yang kita dah sebut tadi, ditahan 3 malam, tak terbit-terbit matahari. Tak terbit-terbit sampailah akhirnya dah lepas 3 malam tu, maka dia perintahkan kepada matahari, terbitlah engkau daripada mana arah engkau tenggelam. Mana matahari tenggelam daripada barat, tenggelam di barat. Jadi terbitlah engkau daripada mana kau tenggelam. Naiknya terbit daripada barat. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bumi ini akan berhenti, tidak berputar lagi. Dan pihak NASA daripada kita kata yang mengontrol ataupun yang menguruskan tentang angkasa ni, mereka pernah mengatakan bumi ni satu hari dia akan stop berpusing. Bumi ni sekarang berpusing, tuan-tuan. Bumi kita berputar. Dia berputar keliling matahari. Dia berputar diri dia sendiri. Dan dia akan sampai masa dia stop, tak berputar lagi, dan kemudian dia akan vice versa, berputar balik pula. Maknanya dia terbit pula matahari daripada barat. Itu, tuan-tuan. Dan dia pun diperintahkan oleh Allah untuk terbit daripada barat. Pada masa itu sudahlah kiamat, sudah sangat hampir, dan tak berguna lagi orang yang nak beriman bagi mereka yang tak beriman, dan tak berguna lagi untuk orang yang nak bertaubat yang belum lagi bertaubat. Dah tak guna lagi, dah tak diterima lagi. Begitulah dia dari riwayat Al-Imam, itu riwayat daripada Fathul Bari, kitab yang mensyarahkan hadis-hadis Imam Bukhari. Adapun daripada Imam Baihaqi, dia pun ada riwayatkan seperti itu juga. Cuma dia ada tambah lagi, pada waktu matahari itu tak terbit-terbit lagi selama 3 malam, ada orang bertanya pada jiran dia, "Ya fulan, apa hal malam ni? Aku tidur, aku bangun, aku tidur, aku bangun, nak kenyang aku dengan tidur. Bila ni nak kita sembahyang subuh?" Begitulah kira-kira orang-orang pun bertanya-tanya, bila nak subuh ni? Ni ada malam saja. Begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Berkata Imam Hakim, iaitu Imam Hakim ulama hadis, zahir daripada terbit matahari daripada barat ini, dia mendahului sebelum terbitnya dabbatul ard. Apa tu dabbatul ard? Dabbah iaitu haiwan. Ya, haiwan. Ard tu bumi, haiwan bumi. Terbitnya haiwan bumi pada hari yang sama. Jadi bila matahari terbit daripada barat, pintu taubat ditutup dan keluarlah dabbatul ard. Dabbatul ard tu nama dia, gelaran dia, panggilan dia. Kenapa? Sebab makna dabbatul ard, haiwan bumi. Memanglah haiwan pun daripada bumi, tapi ini special. Haiwan ini dia mempunyai luar biasa bentuk badan yang besar, dan kemudian dia boleh bercakap dengan cakapan manusia, dan dia boleh berkata-kata. Itulah dabbatul ard. Berkata Imam Ibn Hajar, sebabnya kenapa matahari itu tidak dia terbit lagi daripada barat, wal hikmah zalika anna 'inda tului syamsi min maghribiha yughliqu babat taubah. Maka pada masa itu hikmahnya kerana supaya nak menunjukkan ditutupnya pintu taubat. Maka keluarlah akan dabbatul ard, akan keluarlah binatang bumi ini, yang di mana dia akan membezakan antara orang yang beriman dengan orang yang tak beriman, sebagai menyempurnakan maksud daripada menutupnya pintu taubat. Jadi bila keluarnya binatang ini, orang tengok matahari terbit daripada barat, wah, orang pun dah tahu dah, inilah dia tutupnya pintu taubat, dan tak diterima lagi. Orang yang tak beriman tetap tak beriman,
Yang tak bertaubat pun takkan diterima taubatnya. Allahu Akbar. Dan sangat dekatnya masanya antara terbit matahari pada barat dengan keluarnya dabbatul ard, binatang bumi ini. Dan begitulah dengan bangkitnya kiamat. Dekatnya itu seperti mana dalam riwayat dalam disebutkan oleh kitab-kitab hadis. Antaranya ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan bangkit kiamat sehingga matahari terbit daripada barat. Apabila dia telah terbit daripada barat dan manusia melihatnya, semua manusia beriman pada masa itu, beriman pada Allah. Tapi sebagaimana kita kata, tak lagi manfaat. La yanfa'u nafsan imanuha, kata Nabi. Tak lagi manfaat iman seseorang pada masa itu. Yang nak beriman, yang nak bertaubat, yang nak beramal pada masa itu, dah tak ada lagi kebaikannya. Dan akan bangkitlah kiamat. Begitu cepatnya bangkit kiamat, lepas terbit matahari, keluarnya binatang bumi ini, maka bangkitlah kiamat. Dan bangkit kiamat itu cepatnya seperti dua orang lelaki yang membentangkan dua helai kain untuk mereka berjual beli. Tak sempat nak jual beli, dah kiamat. Begitu pula cepatnya kiamat itu, seseorang yang memerahkan susu kambingnya, tak sempat dia nak minum susu kambing dia itu, dah pun kiamat. Dan begitulah cepatnya kiamat itu, seseorang yang mengambil air yang dia nak minum, air pada perigi, dan tak sempat dia nak minum, dah hari kiamat. Dan begitulah cepatnya kiamat itu, seseorang yang baru nak angkat suap makan, nak makan ni, suap makan, tangan dia pegang makanan ni, nak makan masuk mulut, tak sempat nak masuk mulut, hari pun kiamat. Allah. Itu yang disebutkan dalam hadis yang lain yang kita dah sebut, bahawa bila keluar akhir zaman nanti, iaitu selepas matahari terbit daripada barat, ibarat kata seperti tasbih. Tasbih ini bila dia putus tali dia punya biji tasbih jatuh. Berdiri terus. Dia tak ada tunggu 1 minit, 2 minit, tak ada. Terus. Begitulah, one by one, cepat dalam satu hari itu. Jadi dengan terbitnya matahari pada barat, maka itulah di penghabisan umur dunia. Jadi bila terbit matahari pada barat, keluarnya dabbatul ard, binatang bumi ini, dan kemudian keluar pula api daripada Yaman. Keluarlah daripada Imam Tabarani menceritakan daripada daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan Nabi SAW apabila matahari terbit daripada barat, kharra iblis sajidan, iblis sujud kepada Allah. Nak taubatlah tu, nak taubat. Tapi dah tak guna lagi. Wa yunadi, dan dia pun menyeru, ya ilahi, wahai Tuhanku, perintahkanlah kepadaku untuk aku sujud pada siapa saja yang kau nak. Masa tu dia nak taubatlah tu. Masa dulu Allah Ta'ala perintahkan dia sujud kepada Nabi Adam AS, dia tak mau. Sebab dia rasa hebat diri dia. Tapi bila dia tengok matahari terbit pada barat, dia dah tahu dah ni nak akhir dunia, dah nak habis dah. Dah tak ada lagi masa dia nak guna manusia, dah tak ada lagi dah. Maka masa tu dia pun bertaubat. Sujud dia kepada Adam. Dan bermohon pada Allah, ya Allah, perintahkanlah kepadaku siapa saja yang kau nak aku sujud kepadanya. Tapi dah tak ada lagi, dah tak ada perintah lagi dah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Iaitu iblis pun sujud, tetapi tak ada manfaatnya. Dan begitulah dengan alamat keluarnya matahari pada barat itu, yang menandakan tersangat sekali dekat dengan kiamat. Mungkin tak sampai lagi 1 jam, mungkin tak sampai lagi setengah hari akan kiamat. Maka keluarlah dabbatul ard, atau kita kata haiwan bumi ini, binatang bumi ini. Dan dia ni boleh bercakap, dan dia berkata sebagaimana Allah firmankan. Dia berkata, apa dia kata? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sungguh manusia dengan tanda-tanda kebesaran kami, kebesaran Allah, tidak meyakini. Mereka tak yakin. Sebab itulah akhirnya akan berlaku kiamat. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi sebelum kita keluar timbul semua
alamat kiamat dan juga tutupnya pintu taubat ini, segeralah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan begitulah ada akhir sekali daripada tanda kiamat dan hancurnya dunia ini. Wa akhiru dhalika narun tatrudun nasu ila mahsyarihim. Keluarlah api yang menghalau manusia kepada padang mahsyar mereka. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa tu binatang bumi? Dabbatul ard. Abu Hayyan di dalam kitabnya Al-Bahar mengatakan, dia keluar daripada semua pihak ataupun daripada semua pelusuk bumi. Bukanlah binatang bumi ini hanya satu saja. Dia namakan Dabbatul ard, binatang bumi, tapi bukanlah hanya di satu tempat, tapi dia keluar di merata-rata tempat. Dan telah banyak riwayat bahawa mengatakan, ada juga mengatakan bahawa dia adalah satu tempat. Wa in ta'addada, dia adalah satu jenis binatang, ya, dia satu jenis, dan dia keluar daripada beberapa tempat yang berbeza. Ada timur, ada barat, dia ada pertengahan dunia, ada di Afrika, dia ada Australia, ada di mana-mana dia akan keluar. Dia tak dah betul dia akan keluar, ya. Dan begitulah daripada Fudail naqatus salih. Ada setengah mengatakan dia daripada sembelihannya unta Nabi Allah Saleh alaihissalam. Sebab Nabi Saleh antara mukjizat dia ialah Allah Ta'ala berikan dia unta. Unta ini keluar daripada batu. Batu, tuan-tuan. Batu besar. Tiba-tiba keluar unta. Itu mukjizat Nabi Saleh. Dan unta ini pula dia boleh minum air. Sebanyak mana umat Nabi Saleh yang banyak tu boleh minum air daripada kita katakan satu tasik, maka unta ini seorang saja boleh minum semua air itu. Itu pun tanda mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Tetapi kaumnya engkar dan kaumnya sembelih dia. Jadi ada yang mengatakan ini adalah saki baki daripada unta Nabi Saleh. Allah hidupkan kembali. Allahu alam. Kita pun tak tahu, ya. Dan dia akan keluar ketika hampirnya kiamat. Dan begitulah ada yang mengatakan dia adalah haiwan yang mempunyai rambut-rambut yang panjang dan mempunyai kaki tangan. Macam haiwan biasalah. Dan panjang dia itu disebutkan setengah daripada orang. Panjang hadap itu ala khalqi. Ada pula yang mengatakan dia itu seperti keturunan manusia. Allahu alam. Ini semua kemungkinan. Tapi pastinya dia adalah sebagaimana dalam Quran menyebutkan, dalam hadis sebutkan, Dabbatul ard. Dan begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang mengatakan kepalanya seperti kepala lembu jantan, dan mata dia seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, ya, dan ada bertanduk dia, dan leher dia tu panjang, dan dada dia tu seperti singa dada dia, dan warna dia tu seperti warna harimau, dan ekor dia tu seperti ekor kibas, dan kaki dia tinggi tu seperti kakinya unta. Allahu alam. Ini semua qil dan qal. Maknanya ada pendapat yang macam ni, ada pendapat macam ni. Allah alam, kita pun tak tahu. Tapi yang kita yakin dia adalah haiwan yang telah dikeluarkan, yang akan dikeluarkan oleh Allah setelah matahari terbit daripada barat. Ada juga yang mengatakan dia itu ada dua sayap. Dan diriwayatkan sayap dia tu, panjang dia tu adalah 60 hasta. Wow, 60 hasta. Besarlah. Tetapi dia bukan daripada bentuk manusia. Dia memang haiwan, tetapi bukan bentuk manusia. Itulah pendapat pada setengah-setengah ulama kita tentang Dabbatul ard. Tempat keluarnya, ada yang mengatakan tempat keluarnya di antara rukun dan maqam, iaitu di depan Kaabah. Ada yang mengatakan daripada Bukit Safa di Mekah. Ada yang mengatakan daripada Bukit Jabal Abi Qubais. Ada yang mengatakan daripada Tihama, iaitu di sebelah Madinah. Ada yang mengatakan daripada Masjid Kufah. Masjid di Kufah. Kufah tu di Iraq, ya. Dan begitulah ada beberapa lagi kata-kata keluar tempat keluarnya. Allahu a'lam.
Semua tu tidak disebut dalam hadis Nabi yang sahih dan tak disebut oleh Al-Quran. Jadi itu kita serah saja pada Allah. Tapi pokoknya dia akan keluar, dan dia keluar merata-rata daripada tempat-tempat mana dalam dunia ini, dan kemudian dengan itu keluarlah pula api. Dikeluar api sebelum berlakunya kiamat di atas manusia daripada negeri Adan. Adan tu di mana? Adan tu di Yaman. Yang sekarang masih perang kan, negara-negara Arab yang memusuhi dia, bom-bom sampai mati banyak orang-orang Yaman, sekebuluran sampai merosak semua bangunan. Jadi dia ni, cerita ni tak habis. Nanti akan sampai hari kiamat, dan kemudian nanti akan berlakulah keluar api daripada Yaman. Keluar api daripada Yaman, dan dia akan menghalau manusia pergi ke mahsyarnya. Pergi ke mahsyar. Kita tahu mahsyar tu, pada mahsyar tempat kita dihimpunkan, ya, untuk selepas kita lepas daripada bangkit kubur kita. Tapi apa maksud di sini dibawa mereka kepada mahsyar, iaitu dibawa mereka kepada kematian, ya. Ada dikatakan bahawa dia keluar daripada bumi Hijaz. Bumi Hijaz tu mana? Mekah, Jeddah, Madinah, Taif. Ini 4 kota ni, Mekah, Jeddah, Madinah, Taif. Ini semua kawasan namanya Hijaz. Jadi akan keluar api dari Hijaz. Maknanya dalam kawasan Mekah, Madinah, Taif ni semua keluar api. Apinya menyala begitu besar sekali, sampai menerangi akar leher-leher unta di Basra. Sampai menerangi leher-leher unta di Basra. Basra di mana? Basra di Iraq. Yang api keluar daripada Hijaz. Hijaz di mana? Di Mekah, di Madinah, kawasan yang orang pergi haji. Nak sampai ke Basra tu mungkin ribuan kilometer. Tapi boleh terangnya sampai leher-leher tengkuk-tengkuk unta ni pun boleh nampak. Maknanya apa? Tersangat besar api dia. Api sangat-sangat besar sampai boleh nampak terang sampai ke Basra. Masya Allah, tabarakallah. Itulah dia api yang akan keluar di akhir sekali. Jadi api ini akan menghalau manusia. Manusia semua larilah. Lari pada api itu. Itulah Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW telah bersabda, la taqumu sa'ah hatta takhrujan naru min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibli bi Basra. Tidak akan bangkit kiamat sehingga keluarlah api daripada bumi Hijaz menerangi tengkuk-tengkuk unta di Basra. Basra sama Basrah ada beza, ya. Basrah dia di Iraq. Tapi kalau Basra, ya, dia terletak di negeri Syam. Syam tu apa dia? Syria. Alhamdulillah pernah saya sampai ke sana bawa rombongan. Kerana Nabi kita Rasulullah SAW sewaktu berremaja pernah dibawa oleh pakciknya Abdul Muttalib, bawa Abu Talib membawa Nabi dalam perniagaan sampai ke Basra. Dan di Basra ada bekas tapak kaki unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di Basra sana ada padri rahib yang di mana melihat Nabi duduk di bawah satu pokok, dan dia mengatakan tidak ada siapa duduk bawah pokok ini melainkan dia seorang Nabi. Itu Basra. Kemudian dia beritahu pada Abu Talib, segeralah kau bawa balik budak ini ke tempat asalnya kat Mekah sebelum diketahui oleh orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tahu, dia akan bunuh budak ini. Nampak tuan-tuan, ya? Jadi Basra, maaf tadi saya kata Iraq kan. Tak, dia Basra, iaitu di negeri Syam, di Syria. Ya. Jadi Nabi telah sebutkan tidak akan bangkit kiamat sehingga keluarlah api daripada Hijaz. Tapi ada hadis tadi sebutkan keluar api daripada Yaman. Ni pula sebut pada Hijaz. Kedua-duanya boleh dicantumkan. Makna keluar api daripada Yaman, keluar api daripada Hijaz. Dan menghalau manusia. Ada hadis sebutkan menghalau manusia daripada timur pergi ke barat. Ada yang mengatakan pada barat ke timur. Pokoknya api itu keluar di merata tempat
Tapi begitu besarnya sampai apinya itu membakar sebahagian besar daripada bumi ini. Allahu Akbar. Jadi dengan itu barulah berlaku kiamat. Tapi satu perkara lagi yang berlaku sebelum berlaku kiamat, Allah Ta'ala mengeluarkan angin daripada negeri Syam ataupun daripada bawah Arash. Anginnya sangat lembut. Ini dah kita sebut dah. Angin yang sangat lembut, sangat wangi. Lembutnya lebih lembut daripada sutera. Dan siapa saja orang yang beriman terhidup angin ini, dia akan mati. Dan angin ini akan pergi kepada setiap orang beriman. Walaupun di dalam gua, bukit, dia duduk dalam gua, angin itu akan masuk juga. Dan dia akan terhidup angin ini dan dia akan mati. Semua orang beriman akan mati sepenuhnya. Dan tak tinggal lagi kepada bumi ini melainkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat, orang yang ahli maksiat. Sebab tu Nabi mengatakan la taqumus sa'ah illa ala asyrarin nas. Tidak bangkit kiamat melainkan di atas manusia-manusia yang jahat. Nauzubillah min zalik. Dan Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta la yuqalu Allah Allah. Tidak akan bangkit kiamat sehinggalah tidak ada orang yang mengucap Allah Allah. Dah tak ada orang nak zikir nama Allah lagi. Nak sebut nama Allah pun dah tak ada lagi. Maknanya semua orang tu dah tak ada lagi orang yang beriman. Semuanya orang-orang yang tak beriman dan orang-orang ahli maksiat. Dan mereka lah nanti akan bangkit kiamat atas mereka. Jadi kiamat ni kerana teramat dahsyat. Yang kita sebut tanda-tanda kiamat sudah kita nampak dahsyatnya. Nanti kiamat lagi dahsyat. Yang di mana Allah Ta'ala firmankan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara. Wa ma hum bisukara. Walakinna 'adzaballahi syadid. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sangat dahsyat. Sangat dahsyat sehingga kamu akan melihat wataran nasu, iaitu orang-orang kamu akan lihat wa kullu zati hamlin hamlaha. Orang yang mengandung akan gugur anaknya. Kenapa gugur? Sangat terkejut. Ibu yang sedang menyusukan anak, dia akan lepaskan anaknya. Takkan ibu nak lepaskan anak yang sedang menyusu? Dia lepaskan. Kenapa? Tersangat takut. Wataran nasa sukara. Dan kamu akan lihat manusia dalam keadaan mabuk, terhuyung-hayang. Wa ma hum bisukara. Tapi mereka bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tetapi azab Allah yang sangat-sangat dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu orang mukmin Allah tak nampakkan. Allah matikan mereka semua. Jadi orang mukmin tak menempuhi kedahsyatannya hari kiamat. Siapa yang akan menghadap hari kiamat itu, itulah orang-orang yang tak beriman dan orang-orang yang maksiat, ahli maksiat yang tak bertaubat lagi pada Allah. Mereka lah yang akan menghadapi akan kedahsyatannya yaumul qiyamah. Ya Allah, selamatkanlah kami, anak isteri kami, datuk nenek kami, adik-beradik kami, anak cucu kami semua, ya Allah. Selamatkanlah daripada menghadapi hari kiamat, ya Allah. Dan selamatkanlah kami daripada fitnah akhir zaman. Dan kurniakanlah kami iman dan taqwa sampai akhir umur kami. Janganlah kau matikan kami melainkan dengan keadaan iman. Dalam keadaan kami mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kurniakanlah kami barakan syafaat Nabi kami, ya Allah. Kalau kau nak ambil roh kami, izinkanlah Rasulullah menyambut roh kami. Dan apabila kau masukkan kami dalam kubur, izinkanlah Rasulullah menyambut kami dalam kubur. Ya Allah, kami semua akan mati, ya Allah. Kami tahu kami banyak melakukan kesalahan. Manusia lihat kami seperti orang yang baik, tapi kau saja tahu bagaimana jahatnya diri kami. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah ibu ayah kami, datuk nenek kami, adik-beradik kami,
pakcik-makcik kami, guru-guru kami, dan sekalian mereka yang berbuat baik pada kami, dan sekalian muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma ighfir umat Muhammad. Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma ighfir umat Muhammad. Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma ighfir umat Muhammad. Allahumma aslih umat Muhammad, Allahumma farrij umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma ighfir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah hal keadaan umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, lepaskanlah umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW daripada sekalian kesusahan, kezaliman, penindasan, dan sekalian kesempitan. Ya Allah, Kau rahmatkanlah umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, Kau ampunkanlah umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, terimalah doa kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit anak isteri kami, adik-beradik kami, keluarga kami, sahabat anda kami, murid-murid kami, dan mereka yang bermohon doa dari kami. Kau sembuhkanlah semua penyakit-penyakit mereka, dan berikanlah kami dan mereka yang sedang sakit kesabaran dan ketabahan menghadapi ujian-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah kami semua dikumpulkan di pada mahsyar bersama-sama para nabi dan siddiqin, syuhada dan salihin, dan izinkanlah kami berdiri di bawah panji-panji Nabi kami Rasulullah SAW, dan izinkanlah kami dapat minum air telaga Kautsar dari tangan Nabi kami Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami Rasulullah SAW. Kami rindu Nabi kami, ya Allah. Kami sayang Nabi kami, ya Allah. Nabi kami telah banyak berkorban untuk kami, ya Allah. Kami tak mampu membayar jasa Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami walau sekelip mata dalam hidup ini sebelum mati kami. Ya Allah, izinkanlah kami dapat berjumpa dengan-Mu dalam keadaan Kau meridai kami, mengampuni kami. Kami tahu kami hamba yang jahat, kami tahu kami hamba yang berdosa, tapi kami sayang pada-Mu, ya Allah. Begitu baik yang Kau kepada kami, walau begini baik dosa kami, Kau masih memberikan kami kekuatan iman takwa. Dapat kami mengikuti pengajian-pengajian, dapat kami beribadat pada-Mu. Kami terima kasih pada-Mu yang tak terhingga, ya Allah. Sungguh nikmat-Mu sangat banyak kepada kami, tapi kami malu pada Kau, ya Allah. Nikmat yang Kau beri kami balas dengan dosa kami. Kami menjadikan diri kami hamba pada nafsu, hamba pada dunia. Maafkanlah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kuatkanlah iman kami dan takwa kami. Jadikanlah kami dapat menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi kami Rasulullah SAW dalam diri kami, dalam anak isteri kami dan keluarga kami, dalam masyarakat kami, dan begitulah dalam hidup kami seluruhnya, ya Allah. Ya Allah, cahayakanlah hati kami dengan iman, cahayakanlah hati kami dan nur, dan cahayakanlah penglihatan kami dan pendengaran kami dengan iman, cahayakanlah keluarga kami dengan iman, cahayakanlah anak cucu kami dengan iman, cahayakanlah rezeki kami dengan iman, cahayakanlah kami di dalam kubur dengan iman, cahayakanlah kami di yaumul mahsyar dengan iman, cahayakanlah kami di padang mahsyar dan sewaktu kami menyeberang jambatan mustaqim dengan iman. Ya Allah, terimalah doa kami. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami, hajat sekalian hadirin dan hadirat yang mengikuti pengajian ini online. Ya Allah, kabulkanlah semua hajat mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, inna minkum taqabbal ya karim. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dengan keluarnya api seperti mana yang kita sebutkan tadi, itulah tanda terakhir sekali daripada tanda kiamatnya sudah hampir. Jadi lepas pada keluar api itu berlakulah kiamat, di mana turunlah sekalian
bintang-bintang di langit, bulan dan matahari, semua bertembung dengan bumi kita dan hancurlah bumi ini. Dan insya-Allah kita akan membicarakan tentang hari kiamat pula. Dah selesai tanda kiamat, kita akan bicarakan hari kiamat dan hari kebangkitan, insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita petang ini. Maaf saja ada apa-apa kekurangan. Hari ini kami sudah mula terima kitab-kitab fikih yang sudah diorder. Kitab fikih yang kami order daripada Indonesia sebanyak 450 buah mengikut order yang kami terima dari jemaah. Dan sudah penuh pun order itu, tak boleh lagi kita nak terima. Tapi kalau siapa yang berhajat, boleh saja bagi namanya dan nanti akan kami kumpulkan. Dan kemudian kalau ada jumlah yang cukup, akan kami order second batch. Tapi untuk first batch ini sudah dah selesai. Dan insya-Allah siapa yang berminat berhajat, dia boleh order mengikut FB kita dengan bawa bayaran. Tapi kena tunggu lama sikit. Lama pun tak lama mana, masa berjalan cepat. Kalau cukup jumlahnya, sebab order ni tak boleh sikit tuan-tuan. Nak order satu set, dua set, dia tak layan ya. Dia kena order 50, 100 set. Macam tu baru dia cetak. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk hari ini. Hari ini juga kita sudah mula mengedarkan akan buku-buku fikih itu kepada rumah semua para jemaah. Semua jemaah yang akan kami hantar bukunya, kami WhatsAppkan dia, hantarkan dia punya maklumat yang kami akan hantar. Tapi mungkin ada keluarga kat rumah boleh terima, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada siapa-siapa kat rumah, kami nak kena datang lagi, tak mampu tuan-tuan ya. Masa tak mengizinkan. Jadi kami akan gantungkan di atas gate pintu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah kami harap para jemaah pun bila dah dapat WhatsApp, balik cek tengok ada buku tak. Kalau tak ada, boleh tanya jiran-jiran. Mungkin jiran pun tak ambil lah ya. Cuma selain bagi tahu saja. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita petang ini. Maaf zahir batin dalam apa-apa kekurangan dalam penyampaian saya. Mana yang benar semua itu daripada Allah, mana yang kekurangan adalah daripada kelemahan saya sendiri. Dan kita sama-samalah berdoa ya, untuk Allah yarham ibu bapa kita, datuk nenek kita. Dan termasuk juga ada seorang sahabat saya juga, Yahya bin Senin almarhum, Yahya bin Senin ya. Beliau juga salah seorang daripada GSA Travel Agent di Singapura. Dan beliau telah kembali ke rahmatullah semalam. Dan hari ini telah dikebumikan. Dan begitu juga kepada almarhumah Syarifah Maimunah binti Syed Hassan yang telah kembali ke rahmatullah. Jadi marilah sesama kita bacakan Fatihah, hadiahkan kepada arwah yang tersebut namanya tadi, dan juga arwah ibu bapa kita, datuk nenek kita semua yang mereka yang mengikuti program ini, semua arwah mak bapak datuk nenek kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah tuan-tuan, jadi sebelum kita akhiri dengan istighfar, malam ini ada juga pengajian saya lepas Isyak di Masjid An-Nur Marsiling, Singapura. Ya, siapa yang ada masa silakan jam 9 malam. Jadi marilah sesama kita baca istighfar, mohon ampun pada Allah. Dan tuan-tuan, insya-Allah pada bulan depan, bulan Oktober, akan masuk nanti bulan Rabiul Awal, kami pun ada membuatkan banyak program untuk mengadakan acara maulid. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang mana hendak berinfak untuk majlis-majlis maulid yang akan diadakan pada bulan Rabiul Awal nanti, bolehlah mereka buatkan pay now dan tuliskan Maulid Nabi ya. Jadi insya-Allah kita akan jadikan dia khusus infak untuk Maulid Nabi SAW. Jadi marilah sama-sama kita membacakan Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca selawat. Kita tengok gambar makam Nabi itu yang di atas kepala saya, sampai kita menghayati selawat itu seolah-olah kita berada di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummil habib al aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.